Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak kongsi tentang pandu arah dengan bantuan digital dan app. Jadi kita menjadikan markas ni, kita di Teluk Senang ini kita jadikan markas untuk pantau pesta-pesta menggunakan digital app. Jadi di tempat ini dapat berhubungi dengan walkie-talkie, juga dengan Tesco. Barang-barang logistik pun dimasukkan, termasuklah kelengkapan di air, dan kru yang utama pun masuk untuk kita setting, termasuk setting walkie-talkie, setting di segi app ni. Jadi kita buat dia punya track, kita buat mark dia punya checkpoint dan sebagainya. Dari situ kita keluarkan dia punya bearing-bearing yang akan pesta lalui besok ni. Jadi kita buat setting kan daripada app dan juga map yang kita ini kan. Dan kru masuk untuk tengok kawasan sejauh mana kesukarannya. Memang kadar kesukarannya tinggi dan pihak penglitatannya sangat rendah. Awal pagi pesta masuk dan kita buat refresh balik tentang bacaan peta dan kompas. Dan setelah mereka faham dan diuji, maka kita akan bagi dia punya koordinat yang betul. Koordinat maksudnya bearing yang patutnya mereka pergi, koordinat yang akan mereka tuju. Mereka akan dan apabila mereka membuat bearing cara manual, kita check balik dan okey, dan pesta-pesta pun mulakan perjalanan. Di samping itu kita punya kru di checkpoint akan masuk supaya mereka dapat kita bagi koordinat baru di atas di checkpoint, iaitu di bukit. Begitu juga peserta telah pun mula mencari makanan dalam perjalanan, mencari survival. Dan kita pantau di bilik gerakan. Kita akan pantau daripada laporan wasi ataupun wakil kita akan hantar setiap 1 jam, dan kita plot di peta dan kita nampak lah. Jika ada juga peserta-peserta yang menghadapi halangan, kita pantau dan kita bagi solusi. Ini adalah di puncak di mana kita dibuat tuju, dan dalam masa 4 jam peserta telah sampai ke puncak. Cara peringkat-peringkat lah, antara 3-4 jam jaga peringkat, dan mereka amat keletihan sebab perlu meneroka jalan baru di samping membetulkan koordinat tadi, membetulkan bearing dan meredah hutan pertam. Memang letih yang kuat lah. Jadi selepas di puncak, mereka turun semula ke CP3, iaitu tempat bermalam yang lebih mudah, dia menurun bukit. Dan kita menghantar kru kita ke CP3 dengan bot, dengan kru untuk kita persiapan di CP3 sebagai tempat menginap. Di CP3 ni sebenarnya ada kemudahan air tawar daripada anak bukit. Jadi tak masalah kepada peserta untuk masak air ataupun guna untuk mandi-mandi, untuk refresh kepenatan. 1 malam kita berada di sini, dan esoknya kita bermula ke CP3 kepada CP4, iaitu di atas bukit, dan terus ke CP5 lah. CP5 jadi mereka akan berpandukan oleh wasi lah, dan kru support kami pun berpindah daripada CP3 kepada CP5, kepada CP3 kepada CP5. Inilah perjalanan dia mengenai bot. Inilah bukit dia, Bukit Tanjung Hantu, yang mereka akan panjat lepas panjat, tapi bukan di puncak, tapi di bawah dia sikit. Dari situ kita turun ke satu lembah dia. Itu lembah dia. Di sini rendah, dan ada juga tanaman kelapa sawit di sini. Tanaman kelapa sawit, mereka lebih santai, dan bukit yang mereka akan naik seterusnya adalah bukit ini 150 meter sajalah.
daripada arah laut yang belah kiri itu, yang nampaknya lebih santai berbanding dengan bukit Bukit Tanjung tu yang lebih sukar dari segi tumbuhan dan sebagainya. Di atas bukit ni mereka akan dari sini mereka akan menuju ke pantai, menuju pantai lebih kurang 600 ataupun 700 meter sajalah dari atas bukit ni ke pantai. Dan memang mereka hanya memakan masa menghabiskan trek ni walaupun lebih panjang berbanding dengan semalam, tetapi dia lebih santai, lebih cepat untuk sampai. Jadi ini kru kami, kru yang akan menjaga di CP4 nanti. Ini kru CP4. Jadi dari CP5 ni mereka akan ke CP4 untuk menyambut peserta-peserta dan seterusnya bawa turun ke pantai. Okey. Jadi perjalanan dengan bot hanya lebih kurang 15 hingga 20 minit sajalah, 15 minit, tapi mereka berjaya habiskan dalam masa 4 jam gitu. Ini adalah CP5, tempat kita membuat markas, dan sini pun ada kemudahan air. Tapi air dia kurang cantik sebab air ni diturun daripada ladang kelapa sawit sebelah tu, dan mungkin ada pencemaran. Jadi kru telah pun pergi ke CP4 ni daripada CP5, dan peserta nampak gayanya lebih mudah. Ini makanan yang ditunjuk tapi sebenarnya tak boleh makan. Dia melalui kebun kelapa sawit yang lebih mudah untuk dilalui berbanding dengan hutan antara. Jadi mereka sampai dalam masa lebih kurang pukul 4 lah, sebelum Zohor, lebih kurang pukul 7.30, pukul 1, pukul 2 telah pun sampai ni berperingkat-peringkat, dan mereka ambil kesempatan untuk refresh sini ya. Di sini ada satu anak sungai, walaupun airnya tak berapa cantik, tapi mereka mengambil kesempatan itu. Jadi seterusnya pada petang kita akan aktiviti open water swimming, dengan kelapa-kelapa dengan botol ni ya. Kita guna botol sebagai dia punya life support apa. Setelah bagi taklimat dan pergi ke keyakinan, mereka akan berenang sejauh lebih kurang 40 meter gitulah, 40 meter ke tengah laut. Ada yang tak berapa nak confident, tapi kita arah juga kena pergi juga, walaupun tak confident kita pergi untuk kita merasakan berenang di open water. Sebenarnya berenang di open water ni adalah lebih ringan lah berbanding di kolam, lebih ringan. Jadi mereka menghabiskan, tapi sebenarnya waktu yang diambil hanya lebih kurang 3 ataupun kurang dari 5 minit lah. Kurang hanya lebih 5 minit ke boya di tengah tu. Jadi kita pun diiringi oleh kru kayak. Jadi keselamatan tidak masalah. Dengan kru akan membantulah jika ada yang kepenatan. Tapi maknanya mereka boleh bergantung kepada botol tu jika mereka penat. Gantung botol yang diikat di pinggang. Jadi ini yang tersasar, kita gunakan whistle untuk panggil dia semula ke pengetalan. Jadi tidak timbul masalah keselamatan di sini sebenarnya. Kita cukup dari segi kelengkapan keselamatan yang kita bagi. Di atas kayak tu pun ada life jacket tambahan lah jika mereka memerlukan, keadaan memerlukan. Jadi alhamdulillah berjalan lancar, dan peserta-peserta pun dapat menghabiskan kurang daripada 5 minit. Tapi sebab kepenatan masa trekking menyebabkan aktiviti ini menambah lagi kepenatan mereka lah, menambahkan lagi kepenatan ke tahap maksimal. Jadi peserta-peserta telah sampai dengan jayanya. Jadi tak masalah sebenarnya. Kita adakan aktiviti ini dengan
dengan keselamatan yang betul. Dengan keselamatan yang betul. Masih nampak ceria kan. Jadi gitulah pada petang hari kedua, dan mereka meneruskan ketagihan mereka di kolam tu. Malam, pada waktu malam kita adakan seperti juga malam sebelumnya, kita adakan refresh ilmu-ilmu outdoor, ilmu tali temali, dan juga ilmu first aid. Dan ada juga kru kami yang naik kenderaan darat tapi tersesat. Jadi kita cuba dengan bantuan GPS untuk mereka sampai. Dan pagi kita adakan sepanjang waktu kita ada solat, ada berjemaah, dan kita buat pagi tu laporan dari wasi-wasi tentang perjalanan sebagai ibrah dan juga ini. Dan pagi mereka ada trekking. Lepas trekking yang ringkas bukan 2 hingga 3 km, mereka sampai ke tempat permulaan. Di situ ada majlis penutup. Maka selesailah aktiviti pandu arah berdasarkan digital dengan selamat dan berjaya.